Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina wa liman ahsana ilaina syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana wahdina wa la tu'akhizna bima fa'ala as-sufaha'u minna, ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia serta izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka dapatlah sama-sama kita pada pagi yang berbahagia ini dipertemukan di dalam taman-taman syurga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita semua di kalangan hamba-hambanya yang beroleh rahmat Allah Subhanahu wa taala lantaran perlakuan kita semua memenuhi taman-taman syurga ini, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dikasihi sekalian, terima kasih kepada pihak jawatan kuasa penganjur, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi. Seperti mana yang lalu, saya juga hadir pada hari ini menggantikan Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir bin Abdullah, yang nama saya pun sama dengan dia juga, Lutfi Amir bin juga, bukan bin juga, silap. Lutfi Amir bin Sa'idin, bukan bin juga. Yang bulan lepasnya bin lain, ni bin juga pula dah. Baik. Jadi pada 2-3 bulan yang lalu ni saya mengganti dia. Dia kata kat saya sambung kitab. Tapi kemarin hari Khamis saya jumpa dia. Dia kata ikut suka hantar. Jadi ikut suka saya. Tapi kok mana pun ikut suka saya pun ikut kitab juga. Kan, bukan ikut hawa nafsu saya. Ikut kitab juga. InsyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita nak merenung kepada satu hadis Nabi SAW, insya-Allah. Jadi sebelum itu, tuan-tuan, haruslah kita menzahirkan rasa setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana seperti biasa kita di kalangan umat manusia yang berada di gurun jaya ini, maka kitalah yang Allah pilih untuk memenuhi ruangan-ruangan taman-taman syurga ini. Yang mana kita semua kalau nak ikut sibuk ni macam-macam sibuk lah. Ada nak pergi Kenuri, ada nak pergi sana, ada nak pergi sini. Tetapi kita semua pada hari ini dapat melapangkan dada kita, melapangkan masa kita untuk memenuhi ruangan-ruangan taman-taman syurga ini. Betul cikgu no? Eliket kata apa cikgu? Kata Nabi SAW, orang yang duduk dalam taman syurga ni, Nabi kata macam mana? Siapa yang duduk dalam taman syurga tu? Nabi sebut dalam satu hadis Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannati," maklum, "farta'u," boleh maklum, lain apa? "Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannati?" Qala halaqatu zikri, suara kekasih. Itu eliket punya. Saya bukan nak menyanyi eliket, cuma nak baca saja bagi maklum ada sikit rasa tak mengantuk. Sebab kadang-kadang kita ni itulah penyakit biasa, betul lah. Baik. Apa kata Nabi?
Kata Nabi SAW, apabila kamu lalu di taman-taman syurga, kata Nabi, duduklah kamu menyertainya. Sahabat tanya Nabi, apa itu taman-taman syurga? Kata Nabi, majlis-majlis ilmu, jom pi mengaji. Oh maklum, jom pi mengaji. Kalau tak ngaji, ceroy. Nah. Jadi pada hari ini Allah takdirkan kita semua berada dalam majlis ilmu ini. Kadang-kadang orang marah, ada kata ustaz majlis ilmu pun duk menyanyi. Saya bukan niat saya untuk menyanyi sebenarnya. Niat saya supaya bila saya sebenarnya saya menghafaz hadis, belajar menghafaz hadis. Dulu apa dah, lah duk hafal lagi. Bila nak hafaz hadis ni tuan-tuan, saya cuba dengan cara biasalah. Contohnya, innal syaitani lamma tabi ibni adam walil malaki lamma. Dia hafal macam tu, dia tak rapi. Kemudian saya duk tengok Ustaz Aslin buat macam mana dia baca hadis. Saya try. Memang senang boleh. Antaranya contohnya hadis berkaitan dengan wanita tu. Sah ya saya faham. Sekali dengar, dua kali lah boleh terima. Al-mar'atu iza sallat khamsaha wa shamat shahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat jannata rabbiha. Ni maklum nak masuk syurga. Ni duduk taman syurga ni. Nah. Nabi kata apa? Perempuan itu bila dia solat 5 waktu, dia puasa pada bulannya, dia jaga kehormatan kemaluannya, dia taat suaminya, masuklah mana-mana pintu syurga yang ia kehendaki. Oh yeah, tu saya tambah. Macam tu. Jadi tu cara formula dia. Bukan niat kita nak menyanyi apa semua ni, tak ada. Tu sikit sangat je. Peratus dia sikit sangat je. Kan? Baik, jadi tuan-tuan puan-puan yang dikasih sekalian, syukur kerana Allah menghimpunkan kita semua dalam taman-taman syurga ini. Orang-orang yang nak cari syurga Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya di atas dunia inilah medan ataupun lapangannya untuk meraih syurga Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebaik-baik pembalasan yang Allah balas kepada hamba-hambanya yang dirahmati, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi untuk pada hari ini kita melihat merenung kepada satu hadis yang terdapat di dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarhul Mishkatul Masabih. Iaitulah satu hadis berkaitan dengan bisikan. Bisikan. Tahu tak bisikan? Tak noh. Bisikan. Bisikan. Tahu tak bisik? Bisik ni kalau kita ni pi duk pekuk tang telinga. Hang tahu tak? Depa hang tahu tak? Tu kita bisik. Tapi bisik hak kita hari ni bukan bisik hak di telinga tu. Pergi makan kenduri balik tak ada sampai rumah. Nampak tengok tak? Ish tak tahu lah. Ada orang lagu ni tuan-tuan. Dia prihatin dengan orang. Rumput di rumah orang lebih hijau daripada rumput di rumah dia. Tu prihatin tu. Kita pernah duk parti rumput rumah orang. Maklum? Maklum duk rumah, rumput mampai hijau rumah tak ada pasal. Tapi ada orang macam ni tuan-tuan. Ni tuan-tuan, ni kita nak cerita pasal bisikan. Siapa bisik? Macam mana? Cerita pasal bisikan. Dua bisikan. Satu bisikan syaitan, satu lagi bisikan malaikat. Dua benda ni. Satu hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li syaitani lammata bibni adama walil malaki lammata fa amma lammatu syaitanu fa i'adun bisyarri wa takzibu bil haqqi wa amma lammatul malaki fa i'adun bil khairi wa tasdiqu bil haqqi faman wajada zalika falya'lam annahu min Allah falyahmadillah wa man wajada al-ukhra
falyata'awwaz billahi minasyaitonir rajim. Apa kata Nabi? Ini kata Nabi. Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis, Ibn Mas'ud menyatakan, sesungguhnya bagi anak-anak Adam, yakni manusia kita semua, anak Adam ni manusia kita semua nah. Jadi bagi manusia ini ada dua bisikan. Inna li syaitani lamma tabibni Adam, sesungguhnya syaitan itu ada bisikan kepada manusia. Walil malaki lamma, dan malaikat juga ada bisikan kepada manusia. Baik. Fa amma lammatu syaitanu fa i'adun bisyarri, yang dikatakan bisikan syaitan itu ialah bisikan yang mengajak manusia buat benda maksiat, buat benda kedurhakaan, buat benda durjana, buat benda yang Allah murka, buat benda yang Allah larang. Ini nama dia fa'i'adun bisyarri, tu nama dia bisikan syaitan. Wa takzibu bil haqqi, dan bisikan yang mengajak manusia supaya mendustakan kebenaran Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala telah datangkan kepada kita. Kemudian bukan setakat itu sahaja, Allah juga datangkan seorang rasul yang membacakan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, dakwah kepada jalan kebenaran. Maka ini peranan syaitan dalam bisikan-bisikannya. Seterusnya, wa amma lammatul malaki, yang dikatakan bisikan-bisikan malaikat pula, iaitu bisikan fa'i'adun bil khairi, yang ajak manusia buat baik, ajak manusia mai mengaji, ajak manusia mai mengislahkan diri, ajak manusia supaya hadir dalam program-program ilmu untuk mengubah diri kita menjadi baik, untuk menjadikan kita ini hamba yang dikasihi, dirahmati, untuk menjadi kita ini umat yang mulia, umat Nabi SAW. Jadi itulah bisikan malaikat. Wa tasdiqu bil haqqi, dan bisikan malaikat ni juga ialah untuk membenarkan kebenaran. Bila Allah dah datangkan Al-Quran, maka Al-Quran itu paling sesuai sepanjang zaman, bukan sekadar untuk dibaca tetapi difahami, kemudian dilaksana isi-isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Bukan kita ambil yang kita nak guna je, hak kita tak mau kita letak tepi. Bukan itu tuan-tuan yang dikasih sekalian. Yang kata Nabi, faman wajada zalika, siapa yang mendapati diri dia tadi mendapat bisikan malaikat. Contohlah ni, pagi-pagi tadi aku rasa tak mau main dah. Apa kata hak nak mau dua tu ganti je. Kita buat kitab kan main, dia tak baca kitab kita. Tu bisikan siapa tu? Tu boleh beza tu. Boleh beza. Ustaz ni apa, orang main nak ngaji, dia duk main nyanyi-nyanyi, aku tak suka tu ada semua tu kan. Dia rumah ni banyak lagi ni, siapa tak buang lagi baju, tak sidai lagi, hak sereka dak lagi, hak lipat pun dak lagi, banyak benda tak buat. Perasan tak mau pi dah tu. Itu bisikan-bisikan semua tu. Nabi SAW menyatakan, siapa-siapa yang dapat bisikan yang baik, mangkit-mangkit tu, aku kena semangat nak pi. Kok mana apa aku nak pi? Tak makan pun tak apa. Aku pi kok. Tak nak makan pun tak apa. Aku nak pi juga. Hak lain tu tak nak apa kan. Urusan dunia ni duk buat sampai bila pun tak habis. Lipat kain, esok ada balik. Basuh kain, esok basuh balik. Mengaji ni, esok tak ada dah. Esok tak ada dah. Ahad sampai Khamis tak ada dah. Ya ada minggu 2 kali tu dah. Minggu 2 kali kan? Sebulan kali? Oh, minggu 2 kali. Sebulan 2 kali silap. Sebulan 2 kali je, bukan lama kan. Mesak je sejam duk pi lah sat. Dia kalau tak main mengaji pun kain tak lipat gitu gak maklum oi. Maklum. Sama baik main sebulan sekali. Saya ingat kata tiap minggu tak mahu no. Baik. Sebulan sekali je. Nabi kata, siapa-siapa yang dapat bisikan daripada malaikat, falyalam annahu minallah, hendaklah orang tahu, orang ini ketahui bisikan malaikat, yang bisikan yang ajak kepada kebaikan tadi dari Allah. Allah yang utuskan malaikat.